Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Khairul Nisa binti Isa. Kami dari kumpulan Runhill akan membentangkan tajuk kami iaitu cabaran rakyat Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ashraf bin Said dengan nombor metrik DB190037. Saya akan bertanggungjawab dalam membentangkan pengenalan untuk kumpulan kami. Dan ini ialah ahli-ahli kumpulan kami iaitu kumpulan Runhill. Tanpa berlengah lagi, saya akan memulakan pembentangan untuk kumpulan kami. Pengenalan. Untuk perpaduan boleh ditafsirkan sebagai satu proses menyatupadukan seluruh rakyat dan negara. Menurut Kamus Dewan, perpaduan ialah perkataan yang berasal daripada kata akar padu iaitu yang memberi maksud bersatu, bergantung, bercampur untuk menjadi satu, kukuh dan utuh. Seterusnya pula ialah nationalism. Untuk nationalism, ianya merupakan kata yang memberi maksud penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Ianya merujukkan kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Dalam masyarakat, ia mungkin berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati dan menyayangi. Bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial ataupun masyarakat. Seterusnya, penyataan masalah. Saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada Zikri untuk meneruskan pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ashraf atas pembentangan pengenalan tajuk kuliah kami. Seterusnya, saya Ahmad Muzaffar Zikri bin Sulaiman akan membentangkan penyataan masalah dan objektif kajian. Penyataan masalahnya ialah tidak memahami budaya dan adat asal kaum lain. Yang keduanya ialah masalah perbezaan jurang ekonomi kerana ekonomi kurang membangun. Yang ketiganya ialah sikap pemimpin yang masih mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap rakyat. Yang keempatnya ialah individu yang tidak bertanggungjawab membangkitkan isu-isu merosakkan perpaduan. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti cabaran untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Yang keduanya ialah mengenal pasti tahap perpaduan kaum di Malaysia yang berbilang kaum. Yang ketiga ialah mengenal pasti langkah tindakan untuk merealisasikan perpaduan kaum yang kukuh. Yang keempat ialah memupuk semangat perpaduan dan mencari langkah untuk mengatasi cabaran menyatupadukan rakyat melalui pandangan responden. Seterusnya saya akan berikan kepada Tan untuk membentangkan metodologi kajian. Terima kasih. Terima kasih atas pembentangan daripada Zikri. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Khairul Nisa dan semua. Nama saya Tan Wei Tang dengan matris nombor AI20049 dan saya akan membentangkan tentang metodologi kajian projek kumpulan kita. Metodologi adalah strategi penyelidikan umum yang menggariskan cara penyelidikan dijalankan dan mengenal pasti kaedah yang akan digunakan di dalamnya. Kajian ini dijalankan dengan dua kaedah iaitu kualitatif dan kuantitatif. Bagi mendapat data yang amat penting bagi melaksanakan kajian ini. Kaedah kualitatif adalah melaksanakan pemerhatian dan rujukan laman web, dan kaedah kuantitatif adalah menjalankan borang soal selidik. Dan populasi dan persampilan kita dijalankan dalam kalangan pelajar UTHN dan kita mengambil persampilan seramai 50 orang responden. Dan metodologi kajian ini dijalankan di Universiti Tun Hussein Om Malaysia. Hal ini disebabkan oleh Universiti Tun Hussein Om Malaysia sesuai untuk
menjalankan kajian berkaitan dengan tajuk kita kerana mempunyai pelajar yang berbilang kaum dan etnik. Seterusnya saya akan masuk kepada instrumen kajian. Yang pertama sekali ialah kaedah rujukan laman web. Kita menggunakan pengaji mengaplikasi bahan rujukan atau kaedah sumber lain daripada laman web. Yang kedua ialah kaedah pemerhatian. Tujuan kaedah pemerhatian ini adalah kaedah pemerhatian ini merupakan kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan. Yang ketiga ialah kaedah soal selidik. Tujuan kaedah soal selidik ini adalah untuk mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi dan pandangan daripada kalangan responden. Dan yang akhir sekali ialah kaedah analisis data. Dan kaedah analisis data, tujuan kaedah analisis data ini adalah untuk mencari maklumat yang berguna, memberi tahu kesimpulan dan serta menyokong membuat keputusan. Sekian daripada bahagian pembentangan saya akan menyerahkan pembentangan kepada kawan saya lain. Terima kasih. Terima kasih Weitang. Saya akan meneruskan pembentangan grup kami dengan part utama dapatan kajian, iaitu demografi responden. Dalam kajian ini, 50 orang responden telah dipilih secara rawak daripada kalangan mahasiswa-mahasiswi UTHM dan semua responden yang dipilih telah menjawab soal selidik yang diedarkan oleh kami dalam bentuk Google Form. Daripada 50 orang responden yang dipilih ini, terdapat 22 responden adalah perempuan dan 28 orang responden adalah lelaki. Dari segi umur, terdapat 11 orang responden adalah berumur 20 tahun, 19 orang responden adalah berumur 21 tahun, 11 orang responden adalah berumur 22 tahun, dan 9 orang responden adalah berumur 23 tahun. Bagi fakulti pula, 6 responden yang menjawab soal selidik adalah daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. 17 orang responden adalah daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. 10 orang responden adalah daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. 11 orang responden adalah daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Dan akhirnya sekali, 6 orang responden yang menjawab soal selidik adalah daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada Puah untuk meneruskan pembentangan grup kami. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Goh Chun Kang. Selamat sejahtera semua. Nama saya Puah Zin Wei. Saya akan membentangkan analisis mengenali cabaran untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Seramai 3.86 puratamin yang setujui dengan kenyataan di bawah. Yang pertama, perbezaan fahaman dari segi politik akan menggugat semangat perpaduan dalam kalangan rakyat dan kewujudan sistem pendidikan yang berbeza merupakan salah satu cabaran untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dan seterusnya, terdapat 3.94 puratamin yang setujui dengan kenyataan dominisasi sesebuah kaum dalam sesuatu bidang ekonomi merupakan satu cabaran dalam pembentukan masyarakat yang berpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Terdapat 4.0 puratamin yang setujui dengan kenyataan pengabaian bahasa kebangsaan dalam komunikasi antara kaum yang berbeza akan menggugat semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Dan seterusnya terdapat 3.84 puratamin yang setujui dengan kenyataan
perpaduan dan integrasi nasional yang berlainan telah menghadkan pergaulan antara kaum-kaum yang berlainan. Dan seterusnya, terdapat 3.82% yang setujui dengan kenyataan media sosial merupakan salah satu platform yang menjadi punca perpaduan atau peretikan sesebuah kaum. Akhir sekali, terdapat 3.32% yang setujui dengan kenyataan kepercayaan agama yang berbeza akan mengganggu perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi, kenyataan-kenyataan ini telah menunjukkan persepsi responden cabaran untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum pada tahap yang tinggi, iaitu jumlah purata min seramai 3.81. Itu saja daripada saya. Sekarang saya menjemput saudara Lam Wei Kin untuk meneruskan perbincangan kajian kami. Dipersilakan. Selamat petang, nama saya Lam Wei Kin. Saya akan present analisis mengenali tahap perpaduan kaum di Malaysia yang berbilang kaum. So, yang pertama kita dapat nilai purata 2.96, iaitu menghadiri majlis nilai terbuka yang diadakan oleh jiran anda yang berbilang kaum. So, seterusnya ada dua tahap dapat nilai purata 3.08, iaitu menyambut hari perayaan bersama-sama dengan jiran anda yang berbeza kaum. So, yang kedua, menjemput jiran anda yang berbeza kaum datang ke rumah anda untuk makan dan minum bersama-sama. So, seterusnya, dalam nilai purata 3.12, iaitu membuat gotong royong bersama dengan jiran yang berbagai kaum di kawasan rumah. So, seterusnya 3.88 nilai purata, iaitu belajar bersama-sama dengan berbagai kaum di pusat belajar. So, seterusnya dalam nilai purata 4.10, iaitu perkumpulan dengan rakan sekerja yang berbeza kaum untuk menjalankan satu projek dalam pekerjaan. So, yang seterusnya 3.96, iaitu menyertai program atau perkhidmatan yang mempunyai berbilang kaum lain yang lebih ramai. So, jumlah purata minimum iaitu 3.45. So, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Lam Wei Kin. Nama saya Ming Wei Pit dan hari ini saya akan present pasal analisis mengenali langkah tindakan untuk merealisasikan perpaduan kaum yang kukuh. Yang first adalah pengenalan satu sistem pendidikan yang sama untuk semua kaum merupakan salah satu langkah untuk merealisasikan perpaduan kaum yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dalam langkah ini, kami dapat 4.16 purata minimum dalam langkah inilah. Yang second adalah pengenalan satu sistem pendidikan yang sama untuk semua kaum merupakan salah satu langkah yang merealisasikan perpaduan kaum yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. So, dalam ni kami dapat 4.08 purata minimum. Yang ketiga adalah pengenalan satu sistem pendidikan yang sama untuk semua kaum merupakan salah satu langkah untuk merealisasikan perpaduan kaum yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dalam pengenalan ni yang ketiga, kami dapat 4.22 purata minimum. Yang keempat adalah kewujudan rukun tetangga dalam kawasan rumah dapat mengukuhkan antara rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. So, ini kami juga dapat 4.20 dalam purata minimum. Okay, next adalah sambutan Hari Kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia bersama-sama tanpa kira kaum dapat mewujudkan perpaduan di dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dalam ni kami dapat 4.46 purata minimum. Yang ke-6 adalah penyiaran rancangan televisyen yang berunsur perpaduan dan mempunyai pelakon yang berbilang pelbagai bangsa dapat mengukuhkan
perbualan antara rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. So ni purata minimum kami juga dapat 3.86. Yang next adalah ibu bapa yang mendidik anak-anak mereka sejak kecil tentang semangat hidup bermasyarakat tanpa mengira warna kulit, budaya dan agama dapat merealisasikan perbualan kaum yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dan dalam langkah ni kami dapat purata minimum dalam 4.46. So jumlah semua langkah kami dapat dalam 4.21 purata minimum. Itu saja dalam presentation saya. Thank you. Selamat sejahtera Doktor, nama saya adalah Chow Jo On, nombor matriks AF 200166. Hari ini saya akan membentangkan cadangan bagi mengatasi cabaran rakyat Malaysia mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Cadangan yang pertama adalah menyebarkan aktiviti sukan kepada seluruh rakyat kita. Tujuan ini adalah aktiviti sukan boleh dijadikan satu ejen pemupuk perpaduan dalam langkah rakyat kita. Percemerlangan yang dicapai dalam bidang sukan telah melibatkan pelbagai lapisan masyarakat bersama-sama memberikan sokongan kepada peserta-peserta sukan negara kita. Sebagai contoh, semasa Datuk Lee Chong Wei bertanding dalam sukan Olimpik, kita akan memberikan sokongan hangat di depan televisyen kita. Situasi ini menunjukkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat kita. Cadangan yang kedua adalah perkahwinan campur. Perkahwinan campur adalah perkahwinan yang dijalankan oleh dua pihak yang berbezaan, bangsa, agama, malah kewarganegaraan. Ini adalah produk sikap saling menghormati dan sifat tolak ansur antara dua pihak yang berlainan kaum. Kebudayaan masyarakat yang berbilangan kaum semakin diterima dan difahami tanpa menghilangkan identiti asal kaum masing-masing dapat dilihat dalam perkahwinan campur. Dengan ini, kesefahaman antara kaum-kaum berbeza melalui perkahwinan campur dapat memupuk satu masyarakat yang bersatu padu. Cadangan yang ketiga adalah menubuhkan lebih banyak sekolah wawasan. Sekolah wawasan adalah satu institusi pelajaran yang menggabungkan beberapa buah sekolah yang berlainan aliran di satu kawasan yang sama. Pelajar-pelajar di sekolah wawasan akan berkongsi prasarana dan kemudahan sekolah seperti kantin, mama komputer, mama sains, dan sebagainya. Perkara ini dapat menumpuh perpaduan dalam kalangan murid-murid yang dari latar belakang dan bangsa yang berbeza. Ini juga membanyakkan peluang murid-murid berbagai bangsa untuk berinteraksi bersama, dan ini dapat memupuk perpaduan dalam kalangan mereka dari sejak kecil lagi. Akhirnya, cadangan yang keempat adalah mengukuhkan prinsip rukun negara sebagai panduan. Kita akan mempunyai kesedaran sebagai rakyat yang saling menghormati kepercayaan dan aman kaum lain. Ini dapat mengambil berat dengan keadilan terhadap kaum lain yang berhidup bersama dalam satu masyarakat. Selain itu, kita dapat berbuat baik untuk kaum lain bukan sahaja untuk kebaikan kita sendiri dan mengusahakan hak untuk kaum lain dengan bersungguh-sungguh apabila menemui mereka yang mengalami penindasan atau kesusahan. Akhirnya, kita dapat membantu kaum lain tanpa melupakan atau melanggar prinsip rukun negara demi menjadikan masyarakat yang bersatu padu dan berharmoni. Ini sahaja daripada saya. Selepas ini saya akan serah kepada rakan saya untuk meneruskan poin lain. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada Joon atas pembentangan. Selamat sejahtera kepada Profesor Madia, Dr. Karenisa. Nama saya Chinilong. Dengan nombor metrik AF200169 akan sambung membentangkan cadangan bagi mengatasi cabaran rakyat Malaysia dalam mewujudkan masyarakat bersatu padu. Cadangan yang seterusnya adalah tuntutan hak sama rata dan menolak dasar afirmatif. Kerencaman masyarakat harus sentiasa diambil kira dalam setiap keputusan penggubaran dasar demi mencapai perpaduan nasional yang sempurna. Walaupun cadangan ini agak susah untuk dicapai, tetapi sekurang-kurangnya pertimbangan yang dilakukan adalah memelihara kepentingan setiap kaum di samping mengekalkan dasar afirmatif. Terdapat golongan yang tidak bersetuju dasar ini diteruskan dengan alasan pelaksanaan dasar ketika membincangkan soal dasar afirmatif dan sebaliknya perlu secara sama rata dari segi hak dan kepentingan setiap kaum. Percanggahan pandangan antara golongan yang menyokong pelaksanaan dasar afirmatif merupakan salah satu faktor yang menjulang perpaduan rakyat sejak sekian lama atau mungkin tanpa disedari telah mewujudkan keadaan ketegangan dan ini perlu ditolak ke tepi untuk mencapai perpaduan nasional. Selain itu adalah penggabungan pelbagai kaum dalam subjek pendidikan seni visual. Murid-murid diajak demi mengemari perkara seni dalam subjek pendidikan seni sejak dari peringkat sekolah rendah. Murid-murid akan mengetahui kesenian dan kebudayaan pelbagai kaum dalam subjek pendidikan seni visual. Fikiran murid-murid dapat dilatih dengan menjadi lebih matang melalui subjek kesenian ini dan mula belajar cara untuk menghormati budaya kaum lain. Melalui subjek pendidikan seni visual akan melahirkan insan-insan yang berbakat dalam pelbagai bidang seni. Dengan ini, karya-karya yang perpaduan yang dihasilkan oleh bakat-bakat seni dapat mendidik orang ramai tentang kepentingan dan kebaikan perpaduan dalam kalangan rakyat kita dan memberikan kesan yang positif kepada rakyat kita. Cadangan yang akhir adalah penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan juga Bumiputera. Dengan ini, rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum masing-masing dari aspek pemakanan, pemakaian dan peradaban. Sebagai contoh yang boleh kita lihat, telah pun dijalankan oleh rakyat Malaysia, seperti memperkenalkan adab-adab orang Melayu kepada kaum Cina dan India atau sebaliknya antara kaum, iaitu lebih jelas melalui perkongsian peradaban pada sambutan hari perayaan kaum masing-masing. Semakin ramai wanita bukan Melayu yang memakai baju tradisional orang Melayu, iaitu baju kurung ke majlis-majlis mahupun ke kuliah universiti. Makanan India seperti roti canai dan thosai juga semakin digemari oleh kaum-kaum lain. Oleh itu, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan berbilang kaum dapat menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain dan seterusnya mengeratkan perpaduan kaum dalam negara. Itu sahaja yang ingin disampaikan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih.